Menjadi asas kepada pembentukan jiwa bangsa Malaysia. Konsep rukun negara bukan sahaja perlu terus disemarakkan, malah harus diangkat sebagai formula terbaik ke arah pewujudan keluarga Malaysia. Sejauh mana prinsip rukun negara dihayati? Wartawan Amirul Syafiq Abdul Ghani ada laporannya. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira. Asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, keluar dari perlembagaan. Apa lagi? Kalau tak ingat lah. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, apa tadi? Semula. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Macam mana belajar tu? Untuk apa nama tu? Untuk menyatu padukan rakyat kita semualah. Kerana ianya boleh untuk mengekalkan keamanan dan pelbagai kaum di Malaysia. Rukun negara diwujudkan supaya kita menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada negara untuk menjamin kestabilan dan keharmonian negara kita. Tak pastilah. Tidak pasti. Secara asasnya saya yakin seluruh rakyat Malaysia kita telah pun menyemai semangat apa yang terkandung dalam prinsip rukun negara ini, yang mana setiap hari kita akan melaksanakan apa yang dinyatakan dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kita sentiasa percaya pada agama kita. 5 prinsip rukun negara dibentuk berdasarkan acuan masyarakat berbilang kaum dan agama. Kefahaman jitu dan kesediaan untuk mengamalkan kelima-lima prinsip adalah perkara asas yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Jika dihayati sepenuhnya, rukun negara mampu melahirkan modal insan kelas pertama. Bagi saya, amalan dalam kalangan masyarakat barangkali berbeza-beza, tetapi sejauh manakah mereka memahami bahawa apa saja yang mereka lakukan itu sebenarnya juga adalah sesuatu yang sudah termaktub dalam rukun negara, sesuatu yang sudah pun diangkat sebagai amalan ataupun praktis di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana kita berpegang kepada 3 prinsip asas: faham, hormat, terima. Jika itu dapat diamalkan di dalam kehidupan kita sentiasa, saya percaya nilai itu akan membolehkan kita memahami sedalam-dalamnya kesemua prinsip yang ada dalam rukun negara. Dan sudah tiba masanya kita lakukan penjenamaan semula, melihat secara kreatif dengan adanya media sosial, adanya komuniti alam maya, bagaimanakah kita mampu untuk mengadun segala-galanya untuk memberikan satu penjenamaan pemasaran baru tanpa mengubah kandungan rukun negara itu sendiri. Rukun negara dengan jelas menyatakan Malaysia sebuah negara yang mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan lebih erat serta memelihara cara hidup harmoni. Ia tidak seharusnya menjadi perhiasan di bibir atau dihafal tanpa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan seharian. Sebaliknya, ia perlu dijadikan pegangan hidup bagi mencapai perpaduan serta meningkatkan jati diri. Sebuah negara yang berdaulat, makmur dan progresif adalah aspirasi semua warga Malaysia. Ianya memerlukan komitmen yang padu setiap daripada kita untuk menjayakannya. Ayuh semua keluarga Malaysia semarakkan jiwa dalam pembinaan negara yang berlandaskan prinsip rukun negara.
Amirul Syafiq, Berita RTM.